Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian kita ini pada Tuhan. Suci
kita ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita dipersilakan duduk. Karena masa ini kita masuk kepada ucapan daripada Reverend dan juga untuk doa pembukaan daripada Reverend Sui. Ya, selamat datang sekali dan selamat petang. Selamat datang malam pujian. Terima kasih Pastor Syuda, worship team. Malam pujian kita akan puji Tuhan dan juga dengan umat Tuhan. Kita bersyukur dan still ada bersama-sama dengan kita hari ini yang akan berkhotbah sampaikan firman Tuhan. Tapi saya nak baca sedikit dari ayat 3 ayat dari Mazmur 99 untuk mengingati kita. Dan Tuhan adalah bersama-sama dengan kita dan juga Tuhan adalah Raja kita. Mazmur 99. Tuhan itu Raja orang gemetar kerana dia bertata di atas kerub dan bumi pun bergoncang. Tuhan sangat berkuasa di Sion. Dia berkuasa tertinggi atas semua bangsa. Setiap orang akan memuji nama dia yang agung dan mulia. Sucilah dia. Ya, kita mesti ingat bahwa tadi kita telah memuji Tuhan. Tuhan adalah suci, 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 suci. Itu perkara penting. Karena Tuhan adalah suci, jadi kita juga mestilah suci ya. Ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Let us pray. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan adalah berkuasa dengan kami. Kami bersyukur Tuhan adalah Tuhan Maha Kuasa dan juga Tuhan adalah Raja kita. Malam ini Tuhan kami ingin memuji nama Tuhan. Meninggikan nama Yesus di sini. Berkatilah kami dan juga pimpinlah kami dalam malam pujian ini. Kami berdoa atas nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya saudara dan saudari, mari kita semua bangkit berdiri. Masa ini adalah masa untuk kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Karena kita percaya dalam pujian ada kuasa. Haleluya. Kita bersama
Tuhan
untuk kami. See
our desire, Lord, we worship you. This is our heart to worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for bringing us in this place, that we can worship you to glorify your name. Thank you, Lord. Ternyata semua sia-sia.
sehingga kami merasakan Engkau ada di hadapan kami, Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah pujian kami, dan biarlah tiap berbau harum di hadapan Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, ajarlah kami untuk duduk diam, dan bukalah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Archdeacon Daniel Sun Ho Ping kerana mengundang saya untuk kongsikan firman pada malam ini. Kalau anda ada Alkitab di tangan, sila rujuk kepada Kisah Para Rasul bab 16 ayat 20 hingga 28. Saya minta jasa seorang untuk membaca ketika ini ya. Okey, Kisah Para Rasul bab 16 ayat 20 hingga 28. Ada siapa boleh baca untuk saya? Okey, silakan. Bismillah. Ayat 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini kerana mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, kerana ia menyangka bahawa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat terakhir, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Inilah firman Tuhan. Okey, terima kasih sis, terima kasih. Okey, kalau jika kamu pandangkan pada petikan ini petikan ini merupakan petikan istimewa kerana dia memberi pengertian tentang kuasa luar biasa Tuhan dalam pujian. Haleluya, amen. Kuasa luar biasa Tuhan dalam pujian. Okey, begitu petikan ini Paulus dan Silas telah dicambuk. Maksudnya lah disebar. Ada siapa pegawai polis kat sini? Okey, kalau kamu tidak tahu apa itu dicambuk atau disebar, kamu tanya dia. Okey, mungkin dia akan berikan satu perasaan. Anda boleh rasakan apa itu sebar. Jadi menurut petikan ini, Paulus dan Silas telah dicambuk atau disebar dengan teruk, dan pakaian mereka telah dikoyakkan, lalu dimasukkan ke dalam penjara dengan kawalan yang begitu ketat. Jika kita dalam keadaan sebegini, apakah kita akan lakukan? Menangis? Memang saya akan menangis. Okey. Kedua, apa yang anda akan lakukan? Mungkin anda hilang semangat untuk mengikut Yesus Kristus, ataupun mungkin enggan melakukan kerja-kerja penginjilan. Ada juga di antara kita mungkin berseru, Tuhan, mengapa kamu membenarkan perkara seperti ini terjadi kepada kita, sedangkan kita ini sangat setia melakukan kerja-kerja Tuhan. Mengapa? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, ya, Paulus dan Silas telah diserang, dicambuk dengan teruk atau disebab dengan teruk, dimasuk ke dalam penjara, bukan disebabkan mereka melakukan jenayah, tetapi mereka itu patuh kepada kehendak Tuhan.
Mereka patuh kepada kehendak Tuhan. Jika anda baca ayat 9, kamu akan tahu bahawa ketika mereka berada di mana? Di Troas. Okey, pada malam itu Paulus melihat satu visi ataupun satu penglihatan di mana ia melihat seorang Makedonia, seorang lelaki Makedonia berdiri lalu berseru. Dia kata, datanglah ke Makedonia dan bantulah kami. Disebabkan visi tersebut, penglihatan tersebut, lalu mereka berlayar datang ke sebuah kota yang bernama Filipi di negeri Makedonia. Jadi dalam pelayanan Tuhan, mereka terserempak dengan seorang budak perempuan. Dan budak perempuan ini bukannya yang biasa macam anak-anak kamu, anak-anak kesayangan kamu, tetapi budak perempuan itu adalah seorang hamba. Tahu tak apa hamba? Pada zaman dahulu ada orang bekerja, bukannya bekerja, dia terpaksa melakukan kerja-kerja. Kalau tidak dilakukan akan dipukul, akan dicaci, malah akan dibunuh juga kerana tuan pemiliknya ada 100%. Dia ada hak untuk buat apa sahaja kerana dia adalah hamba habis kepada tuan pemiliknya. Jadi budak perempuan adalah hamba budak perempuan. Okey, dia telah dirasuk oleh roh jahat. Dan budak tersebut boleh meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku dan juga nasib orang. Sekarang kamu ingat ya, jangan kamu tengok bomo-bomo, ada juga ya macam nenek-nenek yang dapat katakan nasib anda, yang boleh katakan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di dalam hidup anda. Jangan kamu sangka bahawa bomo-bomo atau nenek-nenek menggunakan Roh Kudus untuk meramalkan apa yang akan berlaku. Mengikut firman di sini ya, roh jahat yang terdapat di dalam diri hamba budak perempuan itu boleh meramalkan peristiwa-peristiwa dan nasib orang. Jadi bila budak perempuan ini selalu mengikut Paulus dan Silas, di mana sahaja mereka pergi untuk kerja-kerja penginjilan, budak perempuan ini selalu mengikuti Paulus, lalu berseru. Dia kata apa? Dia kata begini dia berseru, mereka hamba Allah yang maha tinggi, mereka datang untuk memberitahu bagaimana Allah hendak menyelamatkan kamu. Jadi dia selalu katakan perkataan atau statement macam ini. Mereka adalah hamba Allah yang tinggi. Mereka datang untuk apa? Untuk memberitahu bagaimana Allah akan menyelamatkan kamu. Jadi Paulus adalah seorang hamba Allah yang setia. Dia tidak inginkan pertolongan dari roh jahat untuk misi dia di negeri Makedonia. Lalu dia menjadi marah dan dalam nama Yesus Kristus dia mengusir roh jahat dari budak perempuan tersebut. Sekarang budak hamba perempuan itu tidak dapat meramalkan apa-apa. Dia tidak dapat meramalkan nasib orang. Jadi pemilik-pemiliknya sedang mereka telah hilang pendapatan lumayan yang pernah mereka dapat disebabkan budak hamba perempuan ini. Jadi mereka naik marah. Mereka mula memfitnah terhadap Paulus dan juga Silas. Mereka kata, pegawai-pegawai mereka menghadapkan siapa itu? Pemilik budak hamba. Perempuan itu, tuan-tuan tauke, bos-bos dia, bawakan apa? Paulus dan Silas menghadap pegawai-pegawai Roma. Lalu berfitnah kata mereka datang ke kota ini. Kota apa? Kota Filipi. Untuk apa? Untuk buat kacauan. Mereka membuat kekacauan dan mengajar adat resam yang bertentangan dengan orang Roma. Oleh itu marilah mereka mesti dihukum. Lalu ia bukan seorang dua orang. Pemilik hamba budak perempuan bersama dengan pegawai-pegawai Roma dan juga apa? Orang awam mula menyerang Paulus dan Silas. Mereka telah dipukul, telah diheret dan juga disebat dengan kayu. Lepas tu mereka pakaian mereka telah dikoyakkan. Lalu
campak ke dalam di mana? Bukan sebarang penjara, tetapi adalah penjara yang sangat dalam. Sangat dalam, dan kaki mereka telah dibelenggu, ataupun kita telah mengenakan pasung. Tahu tak pasung? Pasungnya maksudnya macam bakul, tahu tak? Bakul besi. Jadi mereka tak dapat lari, tahu tak? Jadi kaki mereka telah dikenakan pasung. Jadi kamu bayangkan, dalam keadaan seperti ini, apa yang kamu boleh lakukan? Apakah yang kita boleh lakukan? Amen. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, bila kita ditimpa dengan berbagai cabaran dan masalah-masalah yang tak dapat dibayangkan, mungkin segala keupayaan untuk selamatkan nyawa tidak berhasil. Adakah anda akan meninggalkan iman anda terhadap Yesus Kristus? Di sini ya, Paulus dan Silas tidak melakukan jenayah, malah mereka tunduk pada kehendak Tuhan. Bila mereka dapat visi tersebut, mereka berangkat, dan mulakan kerja-kerja pelayanan Tuhan. Mereka ternampak dengan budak hamba perempuan yang dirasuh oleh roh jahat. Mereka sebagai hamba yang setia dan sejati Tuhan tidak mau bergaul ataupun bercampur dengan roh jahat. Kamu bayangkan yang hari ini ramai orang ya, pengkhotbah boleh dapat pengiklanan free, percuma, rasa lega. Kat sini roh jahat itu seumpama mengiklankan ya Paulus dan Silas, tetapi sebagai hamba Tuhan mereka tidak inginkan pertolongan daripada roh jahat. Mengusir dalam nama Yesus Kristus itu adalah tindakan yang baik. Malah Yesus Kristus kata, pergi dan menyembuh orang yang sakit, dan saya telah memberi kuasa untuk kamu mengusir roh jahat. Jadi mereka betul-betul ikut ajaran Yesus Kristus. Malah mereka datang ke kota Filipi, negeri Macedonia untuk untuk melakukan kerja Tuhan, mengikut kehendak Tuhan. Tetapi sayangnya mereka telah dipukul, dicaci, diserang, dan sekarang dipenjarakan. Kaki mereka, tangan mereka telah digaring ataupun diikat dengan rantai besi. Dan semuanya semua pintu-pintu untuk keluar telah ditutup. Jalan-jalan yang untuk keluar telah tertutup. Seperti Paulus dan Silas, di mana kaki mereka terikat dengan rantai besi dan dipenjarakan. Mungkin anda pada malam ini rasa seperti Paulus dan Silas. Mungkin kamu kata, Padri, tangan saya ini tidak diikat dengan rantai, kami ini tidak berada dalam penjara. Tapi saya rasa mungkin kamu ini diikat dengan masalah-masalah lain. Mungkin kaki kamu dibelenggu dengan dosa-dosa. Mungkin ya, segala percubaan anda tak berhasil. Anda rasa seperti orang yang tak berdaya untuk hidup terus. Sahabat atau saudara mara, insan yang paling dikasihi telah pinggirkan anda. Kehidupan rohani, anda seperti terkaku. Anda mungkin tidak membaca Alkitab maupun berdoa. Mungkin anda tidak begitu berminat dalam aktiviti-aktiviti gereja. Hari ini ramai orang jemaah, diingat saya ini bukanlah seperti Paulus. Tangan saya tidaklah dibelenggu, kaki saya tidaklah belenggu. Saya ini bukan berada dalam penjara, tetapi tanpa disedari ya, kebanyakan orang jemaah kita ini masih dibelenggu dengan berbagai kelemahan, dengan berbagai cabaran-cabaran, dan juga kehidupan rohani kita ini tak bersemangat, terkaku, tak dapat bergerak hadapan. Minat kita untuk melakukan sesuatu di dalam gereja tidak begitu bersemangat. Jika
kita dalam seumpama Paulus dan Silas, semua jalan-jalan keluar tertutup. Apa yang kamu boleh lakukan? Apa yang kamu boleh lakukan? Hanya satu sahaja. Ya, pujilah Tuhan. Amen. Pujilah Tuhan, saudara-saudari dalam Kristus. Pujilah Tuhan. Ya, naikkan suara pujian anda kepada Tuhan. Bila semua jalan keluar tertutup, Paulus dan Silas di ayat 25, mula naikkan pujian mereka kepada Tuhan. Mereka berdoa dan menyanyi apa? Nyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Pujian mereka membawa kuasa luar biasa Allah sehingga asas penjara bergoncang. Tahu tak mengapa? Kerana satu gempa bumi berlaku, gempa bumi yang kuat ikut Alkitab. Jadi asas penjara itu bergoncang. Pintu-pintu yang tertutup telah terbuka. Apa-apa yang mereka ini telah dibelenggu, hanya kaki dan tangan mereka yang dibelenggu, terlepas. Hari ini ramai orang tak tahu kuasa dalam pujian. Ramai orang Kristian ingat pujian itu semata-mata menyanyi lagu dan main muzik. Lagu dan muzik yang menggembirakan hati. Dan berirama berirama rancak dan cepat. Tetapi sayangnya kita tak sedar bahawa pujian itu adalah satu perbuatan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ia adalah satu perbuatan yang menyembah. Kamu menyembah Tuhan yang Maha Berkuasa, yang Maha Penyayang. Pujian juga merupakan satu masa di mana anda membawa diri kamu ke hadirat Tuhan. Pujian juga merupakan satu ekspresi peribadi anda terhadap kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan. Dan bukannya hanya terhad kepada muzik dan bukannya terhad kepada lagu-lagu, tetapi ia merupakan satu keseluruhannya adalah menyembah Tuhan. Dan bukannya menyembah Tuhan dari mulut sahaja, bukannya dari kata-kata manis yang terkeluar daripada mulut kita, malah ia merupakan satu ekspresi pribadi yang datang dari hati kamu yang tulus, dengan bukannya dipaksa oleh sesiapa, bukan dipaksa oleh padri kamu, bukan dipaksa oleh worship leader kamu, tetapi ia datangnya dari hati kamu dengan dengan free will, dengan tulus kamu menyembah Tuhan. Mengapa kamu menyembah Tuhan? Kerana disebabkan keagungan Dia, disebabkan kebesaran Dia, disebabkan kekuasaan Dia, disebabkan betapa setianya Dia di dalam hidup kita. Ketika kita dibelenggu seperti Paulus dibelenggu dengan macam-macam perkara, kita tak dapat lapaskan masalah kita kepada kawan kita. Bila kita dipinggirkan oleh orang yang dikasihi, bila kita didurakai oleh orang sahabat yang karib kita, bila kita ini dah pergi jauh, seperti anak yang pergi jauh daripada rumah bapa. Ingat tak cerita itu? Anak, ada dua orang anak. Salah seorang anak itu adalah anak yang kedua. Dia meninggalkan rumah ayah, pergi jauh. Jadi mungkin kadang-kadang dalam kehidupan rohani kita, bukannya selalu kita ni sangat-sangat baik. Ada kalanya kita jatuh, pergi jauh daripada hadirat Tuhan. Kesucian kita ni sudah terjejas dan kita tidak tahu apa nak buat. Kat sini kaki mereka diikat, mereka di dalam penjara, sakit, sedih. Mungkin tidak tahu adakah mereka akan keluar dari penjara atau mati di dalam penjara. Mereka belum tahu lagi apa-apa pun. Tetapi satu sahaja, mereka tak dapat keluar untuk melakukan Injil, untuk penginjilan ataupun kerja-kerja injilkan, atau pelayanan Tuhan. Mereka tak dapat buatkan apa-apa pada masa itu. Semuanya tertutup, semuanya macam tak ada harapan. Tetapi hamba Tuhan Paulus
dan Silas mengerti pujian itu bukannya lagu saja. Pujian itu adalah satu perbuatan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan nyanyian, menyembah Tuhan dengan kata-kata mazmur. Mari kita tengok ya. Kalau kamu ada Alkitab, okey, sila rujuk kepada Mazmur 42 ayat 11 dan 12. Okey, bila kita katakan tentang pujian, kita tidak boleh melepaskan Raja Daud yang yang memberikan kita mazmur ya. Mazmur 42 ayat 11 dan 12. Okey, aku sangat sedih kerana inahan mereka. Mereka terus bertanya, di manakah Allahmu? Mengapa aku sedih? Mengapa aku gelisah? Aku akan berharap kepada Tuhan, dan sekali lagi aku akan memuji Dia, Allahku dan penyelamatku, di dalam masa yang sedih. Bila dia telah dihina, dicaci, bila musuh-musuh dia membangkitkan diri mereka, tetapi bila Daud Raja Daud ini dalam keadaan yang sedih, tak bersemangat, tapi dikata, saya akan apa? Saya akan puji Allah yang penyelamat saya. Amen. Jadi kebenaran ini telah diketahui oleh hamba Paulus. Kebenaran ini telah diketahui oleh Silas, tetapi kebenaran ini tidak diketahui oleh orang-orang Kristian pada zaman ini. Mereka akan buat pujian dengan suara yang lantang bila mereka gembira. Amen. Bila mereka rasa gembira, mereka akan buat pujian, bagikan pujian kepada Tuhan. Mereka akan rasa gembira. Tetapi bila mereka dibelenggu dengan masalah-masalah, bila iman mereka itu dicabarkan oleh macam-macam test, kita panggil dia. Bila kita ni dalam kesusahan, masa itulah kamu menyembah Tuhan. Macam mana kamu boleh menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan dengan berikan dia pujian. Menyembah Tuhan melalui pujian anda. Jadi pujian ini memang ada kuasa luar biasa luar biasa Tuhan. Itu pasallah setiap hari Ahad bila kita datang ke gereja, mengapa kita ada pujian? Tadi saudara kata mari kita menyediakan diri kita melalui apa? Melalui pre-worship. Sebenarnya pujian belum dimulakan, tetapi dia cuma menyanyi. Mengapa? Agar minda kita dapat disepadukan, hati kita boleh disediakan untuk apa? Untuk datang ke hadirat Tuhan. Bila kita ada persekutuan doa, tak kira di mana-mana jua. Pujian merupakan pintu pembukaan sebelum perkara-perkara lain. Bila kita ada mungkin macam perayaan, masih kita akan menyanyi 2 buah lagu. Mengapa? Kerana pujian merupakan memberi satu suasana kepada semua orang yang hadir itu, agar menyediakan hati mereka, minda mereka. Dan juga pujian ada kuasa luar biasa bila kamu puji dalam masa kesusahan anda. Kamu mungkin tidak boleh berdoa, kamu mungkin tidak boleh baca Alkitab kerana kamu ni rasa terlalu sedih, kamu ni terus menangis. Tetapi bila kamu mula puji, pujinya bukannya lagu bila kamu puji seperti Raja Daud, dikata saya akan berharap, saya akan menaruh harapan pada Tuhan. Saya tahu bahawa Tuhan akan menyelamatkan saya akan puji Dia. Selepas itu bila kamu menyanyi sebuah 2 lagu di dalam kamar anda, di dalam bilik anda, kuasa Tuhan yang luar biasa akan datang menyentuh hatimu. Kuasa luar biasa Allah Ta'ala akan datang menguatkan imanmu. Mungkin Tuhan akan melawatmu. Lawatan Tuhan sentiasa berlaku pada zaman dahulu, sekarang pun bila mereka naikkan pujian mereka. So hari ini saya minta semua saudara-saudari dalam Kristus,
setelah mengetahui arti pujian, setelah mengerti, pujian membawa kuasa luar biasa Allah. Marilah kita berdiri. Marilah kita mengambil satu keputusan. Pada malam ini, marilah kita mengambil satu keputusan dalam hidup kita, yaitu untuk menyembah Tuhan sepanjang hidup kita. Tak kira apa jua datang dalam hidup kita.